A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat semuanya? Ada yang macam ngantuk je. Kena nasi lemak 2 bungkus apa? Belum sarapan, bagus. Sarapan sama dengan kawan nantilah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah kekalkan, berikan, mengekalkan kesihatan kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li faghfara laha innahu huwal ghafurur rahim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Fa amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah, puji-pujian, kesyukuran setinggi-tingginya kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang awal serta akhir, yang selayaknya, Al-Qawiyul Aziz wal Matin, yang maha kuat, maha perkasa, lagi maha hebat, lagi maha hebat, yang masih memberikan kepada kita pelbagai nikmat. Kita masih mengecapi nikmat umur, nikmat kesihatan, berada di dalam rumahnya Allah ini penuh selesa, bermacam nikmat yang terus Allah pinjamkan, berikan kepada kita. Dan pastinya nikmat-nikmat ini akan ditanya nanti bila tiba masanya. Mudah-mudahan kita sedar akan semua ini, menggunakan nikmat ini semua ke jalan yang Allah redai, bukan ke jalan yang Allah murkai, insya Allah. Selawat serta salam ke atas kekasih junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para salafus salih. Muslimat yang dirahmati Allah, seterusnya terima kasih kepada anda semua yang hadir pada pagi ini, berada pada minggu yang pertama di dalam tahun baru Masihi ini. Mudah-mudahan Allah terus memberkati umur, usia dan diri kita ini, masa kita ini terus diberikan keberkatan dan kita dapat menggunakannya sebaik-baik mungkin, mengisi masa yang ada berbaki dalam umur kita ini sebagai bekalan, tidak lain tidak bukan sebagai bekalan persiapan sebelum kita meninggalkan dunia yang fana ini, insya-Allah. Muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung ya pada hari ini, pada awal Disember yang lepas kita telah mulakan surah Yusuf, ya, surah Yusuf. Jadi pada pagi ini kita sambung pada ayat ke-15. Hari itu berhenti sampai ayat 14. Ya. Betul kan? Jadi ayat ke-14 itu ke surat 236 Al-Quran kita itu, bawah itu ayat 14 tu adalah ucapan daripada abang Nabi Yusuf alaihi salam, yang mana mereka terus memujuk ayah mereka. Siapa ayah mereka? Nabi Yaqub alaihi salam. Mereka pujuk, minta izin lah nak bawa si adik ni pergi main. Tapi sebenarnya mereka ada perancangan yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lepas tu. Perancangan ni bagus tak difikirkan bersama? Bagus. Perancangan mesyuarat ni diajar, dianjurkan dalam Al-Quran. Bahkan ada surah namanya Asy-Syura. Tetapi mesyuarat, perbincangan yang bagaimana yang dibenarkan dalam Islam, perbincangan yang dilakukan
oleh abang-abang Nabi Yusuf ini, dibiarkan dengan bersama mesyuarat mereka itu bisikan-bisikan syaitan, yang akhirnya datanglah idea-idea, cadangan-cadangan, sampai apa dia? Letaklah Yusuf ni dalam pigi. Ada yang kata bunuh terus, lagi kejam. Ada yang kata letak je lah, bukan kita bunuh, kita letak. Idea-idea cadangan ini datang daripada bisikan. Apabila kita tidak mulakan mesyuarat dan tidak dasarkan mesyuarat kita dengan menyebut nama Allah dan menyandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Pastikan dalam setiap perbincangan kita, baik dalam keluarga, dalam kejiranan, komuniti di sini, apa nama, muslimat tadi kan, kumpulan muslimat, semua itu mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bagus orang kita mula dengan Al-Fatihah pun ada, dengan doa pun ada, ya? Dan diakhiri dengan tasbih kafara, ditambah dengan surah Al-Asr, agar awal dan akhir dan tengahnya itu sentiasa kita berbincang dengan bersandarkan mencari redha Allah. Apa gunanya bincang berjam-jam, tetapi rupa-rupanya keputusan yang kita ambil Allah tidak redai. Jadi itu yang lepas telah kita sebutkan kan. Jadi ayat 14 tu mereka kata apa dia kepada ayah mereka? Sesungguhnya mereka berkata, jika dia Yusuf tu dimakan serigala, padahal kami adalah kelompok yang kuat, kalau demikian kamilah orang-orang yang rugi. Jadi diberitahu kepada ayah dia, ya, mereka beritahu kepada ayah mereka, kan abah kenal kami ni kuat, banyak dah tolong abah kan, macam-macam. Alah, setakat serigala, malulah kat kami kalau tak dapat alang serigala tu kan. Jadi gitu, nak meyakinkan abah mereka agar si ayah ini, si abah ini, Nabi Yaqub ini izinkan bawa adik nama Yusuf tu. Dapat? Al-Quran, pegang Al-Quran lagi. Okey, kita pergi pada ayat yang baru 15, muka surat sebelah 237 tu kan. Saya bacakan. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa awhayna ilayhi latunabbi'annahu bi amrihim hadha wa hum la yash'urun. Maka ketika mereka membawanya dan sepakat untuk memasukkannya ke dalam telaga perigi, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka sedangkan mereka tidak menyadarinya. Allah beritahu kepada Nabi Yusuf alaihi salam, satu hari nanti engkau akan ceritakan kelak engkau akan ceritakan perbuatan jahat mereka ni dalam keadaan mereka tak tahu perkara yang akan datang itu. Berapa lama kejadian yang seterusnya, yang akhirnya si abang tu datang kepada Nabi Yusuf? Berapa tahun kejadian tu yang berikutnya? 40 tahun, ya. Nabi Yaqub terpisah dengan anaknya Yusuf ini 40 tahun. Dan ketika itu dah berlaku kemarau. Tahu kan kisah Nabi Yusuf kan, ada mimpi tu apa semua kemarau kan. Nanti kita akan sampai. Tapi cerita di awal ni untuk memahamkan ayat wa hum la yash'urun, mereka tak sedar apa yang mereka buat. Yang akhirnya satu hari nanti mereka akan datang melutut minta maaf. Masa tu dah 40 tahun dah adik tu umur. Disebutkan dalam tafsir, Nabi Yusuf ni, yang nama Yusuf ni, dia letakkan dalam telaga ni masa tu umurnya 8 tahun ataupun 12 tahun. Apalah tahu budak ni kan, ya, nak lawan abang tu mungkin badan lagi besar, nak lawan pula seorang diri. Berapa lama Nabi Yusuf, si Yusuf yang kanak-kanak ni berada dalam perigi telaga tu? Berapa lama? 2 minggu. Logik akal kita lah 2 minggu ni apa khabar? Logik akal kita apa khabar? Tetapi bagi Allah itu tak mustahil. Sebab itu tema surah Yusuf ini adalah percaya bimbingan Allah dalam kehidupan, dalam cabaran kehidupan.
percaya bimbingan Allah dalam cabaran kehidupan. Kita mungkin diuji dengan ujian yang berat, masa tu kita dah dewasa puan-puan. Tak naklah sampai saya tanya kan, apa ujian yang paling berat selama anda hidup atas dunia ni? Tak naklah saya tanya macam tu. Tetapi cuma saya amat yakin ujian yang paling berat tu tak pernah berlaku masa kita kanak-kanak kan. Sebab apa dia? Ada ayah kan, ada mak, abang, kakak ke adik-beradik mungkin baik. Tak seperti Nabi Yusuf ni. Mana ayah dia tahu masa tu mana ada CCTV? Kan sekarang orang aksiden cari dashcam orang kan, kecurian ke apa semua cari yang berdekatan punya CCTV kan. Ada rezeki dapat lah jumpa, cari saksi kan. Masa tu mana ada. Bayangkan pula di tengah padang pasir. Sian ya? Jadi cabaran dia ni daripada kanak-kanak. Dan saya dah sebutkan juga ya puan-puan masa pertemuan awal surah Yusuf ni Disember lepas, mengapa surah ini mesti turun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Kerana ketika itu sebelum surah ini turun, baginda dan para sahabat di Mekah sedang diasak dengan begitu kuat oleh orang-orang Quraisy, tekanan demi tekanan yang semakin kuat. Akhirnya sahabat Nabi datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, apalah lama sangat ni kita kena uji ni, angkatlah tangan doa mohon pada Allah. 3 tahun mereka dikepung kan. Kita hari tu berapa tahun? PKPDPP apa tahun hari tu? Harap tak berlaku lagi lah. Mula apa dia? PKP, lepas tu PKP apa? Tak rindu ke? Kan? Yang sampai PD pun ada. Ingat bawa kita pergi PD kan. Nabi dan para sahabat 3 tahun dikepung. Sampaikan datang sahabat beritahu, ya Rasulullah, angkatlah tangan, nama menaik. Zaman kita PKP boleh beli barang kan. Zaman sahabat di pulau dikepung tu dan Nabi dikepung tu, orang Quraisy tak benarkan sebarang jual beli. Apa yang mereka simpan tu yang mereka makan, jimat ya. Maka ketika mereka desak Nabi angkat tangan doa-doa, segeralah tamatkan, Allah tamatkan ujian ni, maka turun surah Yusuf. Beritahu kepada Nabi dan para sahabat, saat kalian diuji sekarang, kalian dah dewasa. Tu Yusuf tu dulu pernah ada seorang hamba kami, masa dia kanak-kanak telah kami uji 2 minggu keseorangan di dalam perigi. Kalian dah dewasa, ada idea, ada cadangan, macam-macam boleh strategi ataupun perancangan. Jauh beza tu kan. Baik, jadi itu ayat 15 ya. Mereka berjaya lah memujuk ayah tu, bawa si adik tu, letak dalam telaga. Itulah yang mereka sepakat. Tapi mereka tak tahu perbuatan ni nanti akhirnya akan memakan diri. Sambung ayat 16. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada waktu petang sambil menangis. Nampak. Mulalah dia jadi apa dia? Berlakon. Rasa macam ni punya perangai ada tak zaman kita hari ni? Soalan sama biasa saya akan tanya. Ada. Kerana adalah zaman kita perangai orang macam ni, sebab tu Allah ceritakan dalam Al-Quran. Dia bukan bagi datang cerita ni sekadar nak dengar sejarah, kesian, kita pun kesian tu habis cerita. Tak, benda ni berlaku zaman kita. Bahkan hari ni ada tak adik-beradik bergaduh? Ada tak? Yang ini bukan bergaduh, Yusuf tak membalas pun. Kita hari ni jauh lebih parah, bergaduh lagi. Sampai kata apa dia? Aku janji 7 keturunan takkan balik kampung. La Allah, macam dia yakin umur dia sampai 7 keturunan. Esok dia meninggal. Kan ada bersumpah gitu. Hanya kenapa bila dia tanya, kenapa duk gaduh adik-beradik ni bertekak sampai sumpah itu ini? Merebut harta pusaka. Ya Allah. Kan? Apa nak bawa geran tanah tu masuk ke dalam kubur, diikat dengan kain-kapan, dibalutnya sekali? Tak juga. Apalah yang nak dikejarnya lah harta yang sementara atas dunia ni. Nampak parahnya kita. Berlaku ya. Ayat 17. Bila mereka dah datang kepada ayah mereka waktu petang sambil menangis, mula tu pelakon-pelakon yang hebat ni. Macam cerita P. Ramlee tu kan, bagus cerita P. Ramlee tu, duk ulang tu bagus. Mereka kata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlumba-lumba dan kami tinggalkan Yusuf berhampiran dengan barang-barang kami.
Mula skrip tu mereka-reka. Lalu dia dimakan serigala, dan kau tentu tidak akan percaya kepada kami walaupun kami berkata benar. Belum apa-apa lagi dia cakap macam tu kat ayah kan. Boleh bayang perkataan mereka ni? Jadi mereka dah rancang sama-sama. Nanti sampai kat rumah, kita cerita kat ayah, skrip tak ada seorang jangan ubah mesti sepakat macam ni. Sekali lagi skrip ini dibisikkan oleh syaitan. Sebab tu syaitan ni dia akan bantu orang nak buat jahat, maksiat ni dari awal sampai habis. Dia akan bantu sampai habis. Tadi yang awal dia apa dia? Dalam mesyuarat kan. Sekarang dah macam ni pun dia bantu lagi. Dan mereka datang membawa, tak cukup dengan tu, bawa bukti pun. Jadi syaitan tu ajar, bawa tu, bawa ni. Dan mereka datang membawa baju Yusuf yang dilumurkan darah palsu. Bawa baju adik tu kan, darah tu darah palsu pula, entah mana didapat. Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Jawapan macam ni apa yang anda faham perempuan? Apa yang perempuan faham dengan jawapan Nabi Yakub ni? Dia jawab macam ni. Bila abang-abang Nabi Yusuf cerita macam tu kan, nangis datang, kami lari-lari tinggalkan adik, suruh jaga barang, kemudian dia kena makan serigala. Nah abang, ni baju dia berdarah. Bila dia tunjuk macam tu, Nabi Yakub jawab macam ni. Cuba fikir sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Apa yang anda faham perempuan? Bila beginilah respon Nabi Yakub si ayah ni, apa yang anda faham? Silakan. Sedih satu hal lah, memang sedih lah. Balik tu tak cakap adik tak ada tu pun dah sedih lah kan. Tapi bila dah diterangkan, dijawab macam ni. Nabi Yakub jawab macam ni, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Apa yang boleh kita faham? Ini tadabbur ni. Sorry? Helahan. Dengan kata lain, Nabi Yakub dah tahu ini adalah sebuah penipuan, perancangan. Dah tahulah. Macam mana korang nak kona pun dengan itu, dengan ini. Dia jawab macam ni, benda tu buruk kan? Bagi korang benda tu baik, tapi urusannya adalah urusan yang buruk, perancangan yang buruk. Nabi Yakub tahu. Cumanya kan, mungkin sekarang anda bertanya, bila Nabi Yakub tahu, kenapa tetap dia izinkan kan? Kan tadi di awal tu, masa yang sebelum dia bawa keluar tu, dia dah cakap dah awal lah pertemuan kita yang lepas. Ayat 13. Cuba tengok sekejap ayat 13. Masa dia minta awal tu, dia kata ayat 13, dia yakni Nabi Yakub berkata, sesungguhnya pemergianmu bersamanya Yusuf sangat menyedihkan aku, dan aku bimbang dia dimakan serigala, sedangkan kamu leka daripadanya. Sama tak macam jawapan rekaan cerita tu nanti? Sama. Serigala ada, sedih pun ada. Bukan dia kata musang, serigala, binatang yang sama juga. Skrip abang tu tadi bawa. Jadi soalan macam ni sebenarnya Nabi Yakub dah boleh agak kan, dah boleh tahu, sebab dia Nabi, dah boleh tahu. Soalan sekarang kita, kenapa dalam keadaan dia tahu tu dia tetap lepaskan juga? Rasa-rasa apa jawapan? Inilah cerita. Yalah, satu takdir Allah. Inilah cerita yang mesti kena berjalan, yang Allah teguhkan hati Nabi Yakub, lepaskan anak ni, kerana Yusuf akan membawa Bani Israel ke Mesir. Daripada Mesir, maka lahirlah keturunan Bani Israel di situ, sehingga kepada zaman Nabi Musa alaihi salam. Jika sekiranya Yusuf tidak diizinkan jika sekiranya Nabi Yakub tidak mengizinkan abang-abang ini membawa Yusuf bermain, tidak ada Bani Israel di Mesir, dan tidak ada cerita Fir'aun mengejar Bani Israel dan Musa sehingga terbelahnya lautan tersebut. Maka kisah-kisah itu tidak akan ada dalam Al-Quran, dan kita tidak akan mendapat pengajaran daripada kisah Nabi Musa dengan Fir'aun dalam surah Al-Baqarah. Apa makna Al-Baqarah? Lembu betina. Itu kan kisah Nabi Musa dengan Bani Israel di Mesir.
Jadi penting pembuka cerita Bani Israel ini adalah Yusuf, yang bukan kehendak dia membawa Bani Israel ke Mesir. Faham tak cerita ayat perkataan saya guna ni? Harapnya tidak terbelit lah. Jadi dilepaskan juga bawa gia. Dalam muka surat 237, puan-puan saya minta kita garis pada ayat 18 tu. Dalam ayat 18 bahasa Arab, cuba tengok, waja'u ala qamisihi binamin kadhib qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Ni garis kalimah ni, fasabrun jamil. Ayat ni hebat, kalimah ni hebat perempuan. Fasabrun jamil, jadikan tagline. Apa maknanya? Dan mereka datang membawa mereka datang membawa baju Yusuf yang dilumurkan darah palsu. Dia Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Tengok ucapan Nabi Yakub, maka kesabaranlah yang terbaik bagiku. Tu yang tadi anda garis tu, fasabrun jamil. Terjemahannya apa dia? Kesabaranlah yang terbaik bagiku. Kalau dia tak sabar, rasa-rasa apa yang akan dia jawab? Apa? Bukan jawab dengan mulut lagi, silap-silap dibalunnya kan. Abah kan dah pesan marin, jangan cuba bawa adik. Abah dah sebut serigala, hari ni pun kau sebut serigala juga kan, degil. Tapi dia kata apa dia? Fasabrun jamil kan? Fasabrun jamil. Inilah yang paling mahal perempuan. Untuk makluman, semua ibadah yang kita buat, dia ada pahala-pahala yang ada yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Tetap pahala tu ada nombor dia. Contoh, solat berjamaah, berapa ganjaran solat berjamaah perempuan? 27. Ada nombor dia kan, ada nombor dia tu. Sedekah pun ada yang Allah sebut dalam Al-Quran, 700 tangkai apa semua tu ada nombornya. Tapi satu-satunya ibadah yang langsung takkan jumpa nombornya, dia telah ditetapkan dalam Quran dan Sunnah dan hadis adalah ibadah apa dia? Sabar. Sabar tu ibadah. Lawan dia apa dia? Lawannya tak sabar. Senangnya tambah ta'an. Lawannya apa dia? Hilang sabar tambah hilang. Marah. Boleh lawan dia. Yelah, kalau Nabi Yakub tak sabar tadi, mesti dia marah, betul tak? Macam kita lah, anak tu main hujan, bila masuk pun kita kadang, kan mama dah pesan, marah tu. Dia punya tone tu pun tone marah. Bukan perkataan je, anak tu tahu, biar aku kena marah kan. Jadi gariskan tadi kalimah fasabrun jamil. Kemudian dia tambah lagi wallahul musta'anu ala ma tasifun. Lepas dia sabar, tengok Nabi Yakub ajar kita, dia serahkan apa dia? Dan kepada Allah sahaja aku memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Sedih gila. Itulah perkataan orang sekarang kan. Rasa-rasa Nabi Yakub pergi cari balai polis dia, pergi report kan? Tak. Cari CCTV lagilah tak. Akhirnya apa dia yang paling terbaik? Serahkan kepada Allah. Sedih kepada Allah tempat dia bergantung. Ala ma tasifun. Baik, boleh juga kita garis kalimah tu ya puan-puan, wallahul musta'anu ala ma tasifun. Ni yang kedua bagus, kalimah ataupun potongan ayat yang seterusnya yang bagus. Apa maknanya macam ni? Kenapa dia berhenti? Dia kata kamera terbalik pula dah. Balik. Tadi kita buat landscape, tak payah buat landscape tu. Kipas ni boleh mati kan tak? Saya boleh, jadi koyu mata saya. Dia tiup-tiup. Dia tiup. Tak ada kali. You just ada itu je. Macam mana pusing. No, you just pusing lah. Jadi tak pandai tak. Yang keluar yang apa tu? Yang rotation tu. Atas. Tarik atas phone kita. Jangan buat tu. Ada orang komen dia kata terbalik. Ini tu kipas dia. Kipas. Jadi mata saya ngantuk pula. Apa mak dari mana? Sorry.
Ni betul. Dah, masih. Banyak benda. Sejuk satu. Okey. Okey, betul ke? Tak, macam gitu je. Macam tu juga. Rotate your device. Tadi dah rotate ni tu lah. Dah rotate ni. Ya. Tapi on. Okey. Dia tak pro ni tak. Jadi lagi kita belajar. Nanti saya tengok problem. Betul, aku kena duduk sini. Tapi suara jelas tak? Dekat situ, phone. Suara jelas pun dah okey. Baik, dah garis tadi kalimah tu, wallahul musta'anu ala ma tasifun. Boleh tak kita guna kalimah ni? Oh ya, boleh macam ni kita boleh guna. Ni ucapan yang Nabi Yaqub sebut lama dulu, 1000 tahun dulu, kita still boleh guna hari ni. Macam ni. Contoh kan, orang datang kat kita, dia bawa sebarang tuduhan, reka-reka cerita tentang kita ke, ataupun kawan kita mari datang, depa duk cakap tentang kau lah Daus, itu ini, padahal kita tak buat kan. Kita nak menafikan, caranya kita sebut ayat ni, wallahul musta'anu ala ma tasifun. Hanya kepada Allah lah aku menyerahkan pertolongan, memohon pertolongan terhadap apa yang korang duk ceritakan. Boleh? Ala ma tasifun ni maksudnya apa yang mereka duk perkatakan. Kita tak buat. Ataupun muslimat dekat sini dituduh dengan satu cerita. Kita kumpulan muslimat dekat sini tak buat benda tu. Pasal apa ada kumpulan lain duk tuduh? Sepakat kita semua dekat sini ucap gini je, serah kepada Allah. Ni antara kalimat istirja'. Istirja' ni kembali kepada Allah. Kita serahkan semua tuduhan-tuduhan tersebut. Boleh Jadi ucapan ni bagus, walaupun dah diucapkan 1000 tahun yang lalu. Selesai. Ada soalan setakat ni? Boleh faham babak perjalanan cerita ni? Boleh kan? Itu ucapan Nabi Yaqub di hadapan abang-abang Nabi Yusuf yang cuba mereka-reka cerita. Ayat 20. Dan mereka menjualnya, ayat 19. Dan datanglah sekelompok musafir. Bayangkan balik keadaan tu sekarang di perigi, di telaga tu. Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh salah seorang daripada mereka mengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, oh, gembiranya, ini adalah seorang anak muda. Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Sekali lagi, tak ada whiteboard kat sini kan. Bayangkan bayangkan. Tapak tangan saya ni whiteboard lah. Begitulah kehidupan Nabi Yusuf. Kejap di atas, kejap di bawah, kejap di atas, kejap di bawah. Up and down, up and down. Pepatah Melayu mengatakan hidup ini umpama roda. Kereta murah ke, kereta mahal ke, ada roda, ada posisi yang atas tu sat lagi dia ke bawah, yang bawah tu nanti sat dia naik atas balik. Jadi kehidupan Nabi Yusuf ini daripada kanak-kanak berada di bawah, iaitu bermula daripada mimpi dia, kemudian dibawa ke dalam perigi, down, ujian dalam hidupnya. Up dia bila ada orang duk selamatkan dia, seronok tak rasa-rasa dia? Ada baldi tu pun, timba. Bila dah naik ke atas tu rasa seronok. Tiba dekat atas kena sorok pula. Up ke down pula ni? Down balik. Nampak? Sekejap je dia punya up and down tu. Jadi kehidupan kita pengajarannya macam ni. Bila kita diuji, janganlah terlampau sedih begitu lama sampai orang duk pujuk pun tak layan pujukan tu. Kan? Anak duk pujuk ke, pasangan ke, kawan-kawan ke. Kenapa nak sedih lama sangat? Jadi Nabi Yusuf mengajarkan kepada kita, kisah dia ni mengajarkan kepada kita, baru naik sat, tak sempat dah habis gembira. Saya rasalah, bagi saya rasa perempuan pun mungkin sama berfikir macam saya. Masa dia sedang ditarik naik atas tu, apa yang saya rasalah, mesti dia dah bayang muka ayah, mak dia kan. Dapat jumpa budak-budak kan, nak balik kan. Sampai atas, cik minta bawa balik rumah saya. No, pergi Mesir je.
lagi jauh. Ni berlaku ni di mana? Kan'an, di Palestin. Buka peta Palestin ke Mesir tu jauh tu. Ya. Ingatkan orang tu nak bawa dia balik rumah mak ayah dia, tak, lagi jauh dibawa. Sian dia, apalah yang boleh dia buat? Ya, masih kanak-kanak. Jadi down balik semula. Sembunyikan dia, bawa ke Mesir. Ayat 20. Dan mereka menjualnya Yusuf dengan harga yang rendah, iaitu beberapa dirham je. Asal dapat duit berapa pun tak payah jual mahal lah. Kenapa jual murah? Kerana mereka tidak tertarik kepadanya. Apalah budak ni boleh buat? Nak suruh jadi hamba bekerja, budak lagi. Dapat duit je lah jual. Cian, bertambah down lagi, betul tak? Tu yang cerita piramid tu kan ada kan, dia lelang dia jual hamba kan. Dia jual kan. Ibrahim pendek tu kan. 21. Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, nampak dia punya babak tu pantas kan, bertukar kan, up and down tu laju, terus Allah kata yang beli tu adalah seorang pembesar. Macam Al-Quran saya pegang ni ada sedikit perincian. Orang Mesir yang membeli Yusuf itu adalah seorang pembesar Mesir, Al-Aziz, biasa dikenali dengan nama Kitfir. Ada yang mengatakan nama dia Kitfir. Yang penting dia adalah pembesar lah di Mesir. Dalam sebahagian kitab tafsir disebutkan nama isterinya Ra'il, dan ada juga yang menyebutkan Zulaikah. Yang dia sebut Yusuf Zulaikah tu ni, ataupun Zalika. Kan ada lagu tu kan, Zalika. Namun riwayat yang menyebutkan nama-nama tersebut tidak dapat dipastikan kesahihannya. Makna kata cerita ni jangan begitu kita confident. Apa makna saya jangan begitu confident? Kan ada kan dalam majlis kahwin kan, dipersilakan Ustaz Firdaus untuk membacakan doa agar mempelai yang kita raikan pada hari ini, mudah-mudahan perkahwinan mereka berkekalan dan mendapat keberkatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhanku, jadikanlah pengantin ini seperti Yusuf dan Zulaikha. Seperti apa lagi? Seperti apa lagi? Seperti Sulaiman dan tak pergi majlis kahwin ke? Dengan Balqis kan? Betul ke benda ni semua? Tak betul kan? Ni semua adalah cerita Israiliyat, ya, sebab tu ditekankan dalam ni. Itu masalah dalam kalangan masyarakat kita. Namun riwayat yang menyebutkan nama-nama tersebut tidak dapat dipastikan kesahihannya. Pendirian saya senang, ya, bukanlah penting namanya nak kena Zulaikha ke Zalika ke Ra'il ke semua. Apa penting? Kalau lepas puan tahu namanya Zulaikha, apa yang pengajaran boleh ambil? Dapat tak pengajaran? Tak ada apa kan? Tak ada apa-apa. Tak penting. Ada ketika Allah sebut dalam Al-Quran nama tu dengan jelas, Imran kan, surah ketiga kan. Ada yang jelas nama wanita pula disebutkan, namanya apa dia? Maryam. Tadi pun nak sebut apa dia? Sebut je. Pun nak sebut apa tadi? Asyah. Tak ada nama Asyah, tak ada. Isteri Firaun tak ada. Ada namanya lelaki lagi, namanya Luqman. Jadi macam ni bila Allah, ini pendirian ulama tafsir, bila cerita tu dalam Al-Quran Allah sebut nama dia dengan jelas, Allah sebut kejadian tu berlaku pada zaman dia je. Bila nama tu tak disebutkan, kejadian tu boleh berlaku zaman dia dan zaman-zaman yang selepas dia. Faham perkataan saya? Maryam ada tak berlaku zaman yang selain Maryam yang tak kahwin dapat anak? Maryam kan dapat Nabi Isa kan? Adakah dia berkahwin? Tak. Maka Allah sebutkan dengan jelas namanya. Dia saja yang sepanjang dunia ini wujud tanpa suami dapat anak. Luqmanul Hakim, kebijaksanaannya itu sangat hebat. Hari ini orang cuba tiru, tak boleh menandingi ataupun menyamainya. Nak cuba tiru boleh, apa yang dia buat, menandingi, menyamai tak boleh. Dia saja yang Allah sebut Luqmanul Hakim.
Ya, walaqad ataina Luqmanal hikmah. Hikmah tu kebijaksanaan. Hebat. Mari datanglah pakar macam mana pun hari ni kata pakar tak boleh menyamai dan menandingi Luqmanul Hakim. Sebab Allah sebut dengan jelas namanya dalam Al-Quran. Nak tiru apa yang dia buat, itu dia ajar. Itu boleh kita tiru. Ya. Jadi dalam ayat ni tadi pun cerita tentang Al-Aziz ni, ada tak Allah sebut nama lelaki Mesir pembesar ni? Tak kan? Hanya disebutkan, cuba perhatikan dalam ayat 21 bahasa Arab, wa qala allazi ishtara, itu saja. Ada lelaki yang membeli dia. Itu saja. Saya ulang balik ayat 21. Dan orang Mesir itu membelinya, berkata kepada istrinya, berikanlah tempat kepadanya dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita jadikannya sebagai anak. Demikianlah kami berikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir. Up ke down ni? Nampak? Sekejap, tuk-tak kehidupan dia. Dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, ilmu. Up tu. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak memahami. Baik cuba tengok dalam bahasa Arab ni, hujung ayat 21 tu, bahasa Arab tu, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Nampak tak? Kan? Baik ingat tu hujung ayat 15 atas sekali, muka surat yang sama, wahum la yash'urun. Nampak kan? Boleh atas ayat 15, wahum la yash'urun, maknanya mereka tidak mengetahui apa yang akan berlaku nanti selepas 40 tahun, ditujukan kepada abang-abang Nabi Yusuf yang jahat, letak dia dalam telaga itu tadi. Adapun di hujung ayat 21, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, ramai kebanyakan manusia tidak mengetahui. Apa makna ni? Kalau tadi jelas abang-abang dia tadi yang atas kan, yang di bawah ni rupanya kehidupan Yusuf di dalam istana akan membawa cerita yang lagi besar tentang negeri Mesir dan Palestin pada kemudian hari. Dalam keadaan mereka tak tahu, si anak yang dibeli murah ni dibawa masuk ke dalam istana, satu hari nanti akan jadi orang. Bukan orang je, jadi Nabi. Bukan jadi Nabi je, menyelamatkan Mesir daripada kemarau. Kan? Jual murah dulu, rupa-rupanya akhirnya bukan menyelamatkan Mesir je. Nanti ayat 50 di awal juzuk 13 dalam surah ini, dia dilantik menjadi Menteri Kewangan. Bukan hanya Menteri Kewangannya, dia dibenarkan juga mentadbir, memantau, kita kata apa dia? Membuat semakan kepada kementerian-kementerian yang lain, disebutkan di awal juzuk ke-13 nanti. Berkat kesabaran dia, sabar. Bermula daripada mana kesabaran dia? Dalam perigi dalam telaga tadi. Ya? Itulah yang mahalnya tu. Baik. Ayat 22. Sekarang bayangkan dia dah berada dalam istana budak-budak dalam istana ni, apa yang boleh kita bayangkan? Apa dia? Puan? Lari-lari seronok kan? Lagi apa? Kesayangan. Apa yang dia minta confirm? Kaya. Yang beli tu bukan orang biasa-biasa, pembesar tu, kita kata menteri lah dalam dunia kita hari ni. Maknanya bila dah bagi tahu kat isteri dia, anak angkat, jadikan anak angkat, kita boleh dapat manfaat di sini maksudnya sebagai penyejuk mata hati, ya. Maknanya apa yang dia minta dia boleh dapat. Tapi tengok ayat 22 ni dan ketika dia telah cukup dewasa, nampak Allah cepatkan cerita tu, ya, laju. Tak perlu anda tanya kepada saya umur dia berapa tahun, tahun kedua dia kat situ, tahun ketiga apa dia buat, tahun keempat, tak ada. Al-Quran tak macam tu, kan? Sab, dia laju terus. Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Berapa benda Allah bagi? Dua. Kekuasaan dan ilmu.
Demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Apa makna kekuasaan? Dia untuk soalan apakah kekuasaan yang Allah beri? Jawapannya, dia berada pada muka surat 242, iaitu yang macam saya sebutkan tadi, dia diberikan jawatan sebagai menteri, dan menteri-menteri yang lain pun dia boleh kawal. Tak apa, saya sebut secara laju dahulu, nanti kita akan pergi pada ayat tu. Dia berada pada ayat 55, 56, ya, dia dapat jawatan menteri itulah. Baik. Jadi ayat 22 tadi Allah berikan kepada dia kekuasaan dan ilmu. Ilmu ni ilmu apa dia, perempuan? Ilmu apa yang ada pada Nabi Yusuf? Tafsir mimpi, ya, takwil. Ya, jadi ilmu tu. Allah berikan dia kekuasaan, yang itu nanti tu bila dia dah dewasa tu nanti tu, iaitu ada jawatan. Dan ilmu ni disebabkan apa dia? Satu tadi sabar daripada kecil tu tadi tu. Yang kedua ni hujung ni, wa kadzalika najzil musinin. Demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Satu tadi dia sabar, Allah beri kekuasaan dan ilmu takwil, tafsir. Satu lagi dia muhsinin, Allah berikan dia kekuasaan dan ilmu takwil. Apakah yang dimaksudkan al-muhsinin, kebaikan yang Nabi Yusuf buat? Tak nampak daripada awal surah kita tak nampak kebaikan. Rupa-rupanya kebaikan dia ketika dia membesar di dalam istana. Dia tak ambil kesempatan pun keluar rumah. Dulu jual aku murah yang, sekarang aku anak istana. Korang apa ada? Tak ada, tak bangga diri, tak ambil kesempatan, tak pergi uruskan projek untuk diri sendiri. Sebab dia istana, anak istana. Tak, semua ni dia tidak buat. Inilah yang dimaksudkan wa kadzalika najzil muhsinin. Sifat Yusuf daripada kanak-kanak sampai dia dewasa di dalam istana, sifatnya adalah al-muhsinin, buat baik. Kenapa Allah sebutkan juga di awal ini al-muhsinin? Sebab nanti lepas ni ayat seterusnya kisah digoda oleh isteri Al-Aziz, mak angkat dia tu yang goda dia. Maka Allah sebut dulu, Allah nak beri faham kepada kita, ya, dia ni apa pun berlaku, dia al-muhsinin. Ya. Baik, kita pergi ayat seterusnya 23. Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Siapa perempuan ni tadi? Mak angkat dia. Siapa tadi yang disebutkan dalam cerita Israiliyat, dalam doa-doa majlis kahwin tadi? Sunaika ataupun Zalika, dia kata sebut Zulaika. Jadi kan, kalau adalah, kan ada budak perempuan juga zaman kita ni pun letak nama Zulaika kan. Cuba tanya dia, kenapa nama Zulaika, ataupun tanya mak ayah dia, rasa-rasa apa jawapan dia orang apa dia pun? Cantik. Apa yang cantik? Nama tu cantik ke sempena wanita ni cantik ni? Sebab kita nak bagi nama dekat anak dan cucu ni kena fikir. Sebab apa ambil nama tu? Pula sebut nama Zulaika tu macam sedap kan? Macam sedap kan? Tapi kena tanya, serius ni, soalan saya serius, kena tanya kenapa ambil. Jika mereka kata sebab dia kahwin dengan Yusuf, tu ada problem tu. Kan? Sebab kisah ini, jadi kita nak dengar jawapan tu. Tidak ada nama Zulaika dalam dunia kita kecuali kisah ni. Sedangkan cerita itu adalah Israiliyat. Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu. Wanita tu sendiri yang buat. Dia tutup pintu tu. Lalu dia berkata, marilah dekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sesungguhnya tuanku telah melayaniku dengan baik. Siapa tuan dia ni? Ayah angkat dia tadi kan. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan berjaya. Dia ucap macam tu sebab dia al-muhsinin tadi di hujung ayat 22. Dia ucap macam tu dekat wanita yang mak angkat dia tu sebab dia kata apa dia?
Aku berlindung kepada Allah. Dia yakin, Allah tahu, walaupun dah tutup dah semua pintu ni. Kejadian ni berlaku ketika si suami tu tak ada. 24. Dan sesungguhnya perempuan itu menghendaki Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Apa maknanya ni? Jangan kita kata, oh rupa-rupanya Nabi Yusuf pun nak. Tak. Maksud ayat ni, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, maksud ayat ni standard lelaki kalau digoda standard tak kuat iman, tewas. Itu standardnya. Ya. Sebab normal tu normal. Sebab apa penting sebut macam ni? Sebab ada orang bila cerita macam ni, Yusuf memang tak nak dengan wanita tu, ada yang kata, ada yang tuduh gay. Faham maksud saya? Ada yang tuduh Nabi Yusuf gay. Tak, sebab tu Allah sebut macam ni. Standard lelaki tak kuat iman, tewas. Tapi Nabi Yusuf dah sebut tadi, aku berlindung dengan Allah. Dan sesungguhnya perempuan itu berkehendak Yusuf, menghendaki Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Sekiranya dia tidak melihat tanda daripada Tuhannya, demikianlah kami palingkannya daripada keburukan dan kekejian. Sesungguhnya dia, yakni Yusuf, termasuk hamba kami yang terpilih. Pada ayat 24, cuba garis kalimah ni dalam bahasa Arab. Tadi saya baca terjemahan kan, tapi ada perkataan bahasa Arab yang penting. Ayat 24 tu kalimah ni, innahu min ibadinal mukhlasin. Jumpa tak kalimah al-mukhlasin? Biasa kita dengar mukhlisin, betul tak? Ada yang dalam takbir raya tu kan, mukhlisin walau karihal kafiruna, takbir raya kan. Biasa kita dengar lam tu berbaris atas ke berbaris bawah? Baris bawahan mukhlisin. Di sini digunakan lam itu berbaris atas. Mukhlasin ni lagi betul-betul terpilih. Di kalangan hamba Allah ada yang terpilih. Kenapa Allah pilih dia? Kerana di awal tu dia al-muhsinin. Kerana di awal tadi dia betul-betul yakin Allah nampak. Macam mana dah cuba tutup pun dia yakin Allah tetap nampak. Ni orang yang terpilih, al-mukhlasin. Penting saya minta anda gariskan, kerana inilah ucapan yang pernah disebutkan oleh Iblis saat dia keluar daripada syurga. Iblis tu sebut al-mukhlasin tu. Di mana ayatnya? Cuba tengok Ustaz. Faham cerita saya ni? Boleh follow lagi tak? Boleh kan? Kalau tak faham angkat tangan, takut saya laju. Okey, muka surat 264. Saya tak pasti saya dah ajak kita tengok ataupun tidak sebelum-sebelum ni. Al-Quran muka surat 264. Saya cuba slow sikit, saya takut terlampau laju. 264. Jangan lupa tadi kalimahnya apa? Mukhlasin. Lam yang berbaris atas. Sekarang muka surat 264 ayat 39 dan 40. Ayat 40 tu lagi nampak al-mukhlasin kan. Tapi sebelum faham ayat 40, saya baca dulu terjemahan ayat 39. Ni ucapan Iblis ketika Allah suruh dia keluar pada syurga sebab dia tak nak sujud kepada Nabi Adam kan. Keluar, engkau adalah makhluk yang terkutuk. Okey, aku boleh keluar, tapi dua permintaan. Boleh tak kabulkan ya Allah, ya Tuhanku? Boleh? Apa dia? Umur yang panjang boleh tak? Allah kata boleh, umur panjang sampai kiamat. Tu Iblis yang tak nak sujud tu kan, sampai kiamat dia masih hidup sekarang. Nabi Adam pun dah lama dah wafat, dia hidup Permintaan yang pertama. Permintaan yang kedua dia kata apa dia? Perhatikan ayat 39. Iblis berkata, Tuhanku, oleh kerana engkau telah memutuskan bahawa aku sesat. Okey aku sesat. Okey ngaku. Aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Aku akan buat benda ni, harap engkau izinkan. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Siapa mereka ni? Keturunan Adam tu yang dekat bumi tu nanti. Aku akan hias di mata mereka maksiat yang mereka nampak, maksiat yang mereka sendiri buat. Bagi mereka itu bukan maksiat. Ini benda yang dia nak minta pada Allah. Allah luluskan. Sebab tu kita nampak hari ni kan, dengan pakaian dan tak menutup aurat kita tegur, dia marah balik kita.
Kenapa? Dia rasa tak bersalah. Itulah yang diminta oleh iblis. Syaitan-syaitan yang merupakan anak kepada iblis berjaya menggoda si pemakai pakaian yang tak menutup aurat dengan sempurna tadi. Bila kita tegur dia, cik Afsan nak tegur saya, orang lain okey, mana salah pulaknya? Cik tak ikut trend. Ingat murah ke saya beli ni? Kan? Mereka telah membenarkan apa yang diucapkan oleh iblis. Tak habis sampai situ ya perempuan. Ucapan iblis tak habis sampai situ. Disambung ayat 40. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dicakap ini ke Allah. Iblis cakap kepada Allah, yang ramai yang semua tu aku boleh goda, tapi kecuali hamba-hambamu yang siapa antara yang terpilih dalam ayat ni? Iaitu Nabi Yusuf alaihi salam tadi. Sekarang bila kita dah baca ayat ni al-mukhlasin di sana dan di sini, apa yang sedang berlega di fikiran anda? Apa soalan yang sedang berlega di fikiran anda sebelum saya tanya? Apa rasanya yang sedang berlega? Faham soalan saya? Kan kita dah tengok al-mukhlasin, Nabi Yusuf tu terpilih. Kemudian ucapan si iblis ni pula tadi depan Allah, aku boleh goda semua, aku akan usaha semua ni, kecuali ya Allah, yang satu kumpulan ni aku tak boleh goda. Al-mukhlasin, hamba engkau yang terpilih. Sekarang apa yang terfikir pada fikiran anda? Tak ada soalan? Apa soalan? Sorry, kuat sikit. Mungkin kita boleh tanya macam ni, siapa orang yang al-mukhlasin ni? Ataupun soalannya lebih power, lebih hebat, macam mana nak masuk dalam kumpulan al-mukhlasin ni? Jadi anda tak tanya saya tanya pada anda. Berikan jawapan. Kan? Macam tu, patutnya macam tu kita fikir kan? Bila kita baca ayat macam ni, hebat Nabi Yusuf, macam mana dia boleh dapat macam tu? Kemudian iblis ni pula mengakui memang dia tak boleh goda punya orang al-mukhlasin. Akhirnya kita nak tanya, ya Allah, macam mana cara aku nak masuk dalam kumpulan al-mukhlasin ni? Dan harapnya akulah di kalangan orang yang al-mukhlasin itu. Betul tak? Kan? Jadi tak lain tak bukan, apa yang Nabi Yusuf buat, kita kena tiru. Apa tadi yang Nabi Yusuf buat? Akhirnya dia al-mukhlasin. Pertama apa dia? Sabar. Sebab tu kita garis tadi kan? Kalimah sabar yang diucap oleh ayah dia tu, ayah dia dah mewariskan sifat sabar kepada dia, kan? Satu, sabar dengan apa dia ni? Dengan segala ujian, kan? Yang kedua apa lagi? Tadi yang kita garis di hujung ayat 22 tadi, bawah sekali tu kan, al-muhsinin, tak pernah ambil kesempatan. Dia baik dalam istana, ada peluang dia boleh buat. Orang pun tak boleh buat apa kalau dia buat jahat, sebab dia anak istana. Tapi dia tak pernah ambil kesempatan. Pun wanita tu tadi dah tutup, orang tak ada pun, tapi dia tak pernah ambil kesempatan. Akhirnya dia termasuk di kalangan orang al-mukhlasin yang cakap senang kan? Macam dua benda je kan? Cakap senang lah kita, praktikalnya itulah yang perlukan mujahadah, kesabaran, ujian. Ayat 25 ke surat 238. Kita kembali pada surah Yusuf balik. Dan kedua-duanya berkejaran ke arah pintu. Bayangkan babak ni berlaku dalam istana kan? Dah tutup pintu, lari. Yang kejar lelaki ke perempuan? Kan cerita Piramli tu kan, dia letak itik kan dalam akuarium tu kan, teka mana jantan mana betina. Tahu dah jawapan kan? Tapi ni cerita ni terbalik. Dan kedua-duanya berkejaran ke arah pintu, dan perempuan itu menarik bajunya Yusuf daripada belakang sehingga terkoyak. Lalu kedua-duanya mendapati suami perempuan itu berada di depan pintu. Lari kat sana pintu, terkoyak, suami depan pintu. Kan? Takdir Allah begitu. Dia, yakni perempuan itu, berkata, dengan cepat datang idea daripada bisikan syaitan. Tadi nafsu tak terkawal tu pun bisikan syaitan. Sekarang ni nak bagi tahu kepada suaminya, nak selamatkan dirinya, dia cakap macam ni, apakah balasan terhadap orang yang berniat jahat terhadap isterimu?
Ui, cepat benar, skrip cantik pula dia susun kan. Selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksaan yang pedih. Bagi cadangan pula pada suami, seksa ke penjara? Sekali lagi saya kena sebutkan, syaitan ni dia akan bantu kita buat jahat dari awal sampai habis. Ini bisikan ni daripada syaitan tadi. Yusuf berkata, dia yang goda aku dan merayu kepada diriku. Bukan aku yang buat, macam itulah bahasa kita boleh faham kan. Tapi kita tahulah, suara daripada isteri dan suara daripada si anak, mana lebih kuat? Yang wanita ni kita faham. Bayangkan apa perasaan sang suami ni. Isteri sayang, anak ni pun sayang, dari kecil akulah yang beli. Duduk dalam istana budak ni tak pernah buat jahat, baik benar, tak pernah ambil kesempatan. Sekarang berlaku depan mata, payah tu nak jatuhkan hukuman tu kan. Akhirnya datang orang keempat dalam kejadian ini. Tadi wanita tu Yusuf, orang kedua, ketiga raja tu kan, suami kepada isteri ni tadi. Sekarang datang orang yang keempat dalam ayat yang sama ketika Yusuf sedang mempertahankan diri. Saya ulang ayat 26 tu. Dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu pada diriku. Dalam ayat yang sama datang watak yang keempat. Seorang saksi daripada keluarga perempuan itu memberi kesaksian. Jika bajunya koyak di bahagian depan, maka perempuan itu benar dan dia Yusuf termasuk orang yang berdusta. Lagi ucapan orang yang keempat ni, dan jika bajunya koyak di bahagian belakang, maka perempuan itulah yang berdusta dan dia Yusuf termasuk dalam kalangan orang yang benar. Soalan saya, siapa watak yang keempat ni? Dalam ayat ni tadi dengan jelas disebutkan seorang saksi daripada keluarga perempuan itu. Maknanya orang dekat ke orang jauh daripada perempuan yang dekat tu? Boleh jadi adik-beradik dia kan, dalam tu sedang ziarah ke kan, disebabkan dikuasai oleh nafsu, dah tutup pintu tingkap pun semua, rasanya dah terlupa tu, dah fokus, tiba-tiba dia terlupa ada orang mari datang ziarah, keluarga dia tu. Boleh jadi macam tu ya. Penting ya, Allah sebutkan dalam ayat ni yang menjadi saksi orang yang keempat ni adalah di kalangan keluarga perempuan ni. Penting Allah sebut macam tu. Cuba kalau yang disebutkan watak yang keempat ni, pembersih istana datang sebagai saksi, kelas tu masih di tingkatan mana? Bawah lagi kan. Tapi ni yang berikan cadangan kepada sang suami ni, orang yang ada talian saudara dengan isteri hang. Faham perkataan saya? Jadi suami ni, oh lama kena fikir yang cakap ni bukan cleaner. Kalau cleaner engkau diam. Tapi sekarang boleh jadi adik-beradik dia, boleh jadi makcik dia kan, boleh jadi. Jadi sekat kita dengar Ustaz, apa kata dia? Apa kata dia? Senang je kita nak selesaikan masalah ni, sebab tak ada CCTV kan. Mana boleh on CCTV? Mana ada dahulu, masa tu tak ada. Untuk selesaikan masalah ni, kita cek baju Yusuf. Kalau terkoyak daripada depan, dia sendirilah yang koyak, dia yang menguasai masa tu kan. Tapi kalau yang terkoyak baju tu daripada belakang, mana boleh orang koyakkan baju pada belakang? Mesti ada seseorang yang koyak, dan mereka je lah yang berdua dalam ni. Masa tu watak yang keempat ini memberikan cadangan agar akal sang suami ini segeralah berfungsi. Jangan biarkan emosi yang menguasai. Jika emosi menguasai, Yusuf kena hantar ke penjara kan. Jadi apa yang boleh kita faham pada cerita ni? Ketika berlaku konflik dalam rumah tangga,
kita kena berhati-hati dengan emosi yang dikawal oleh syaitan. Jika kita benarkan dia menguasai diri kita, padah dan bertambah parah. Konflik tersebut akan bertambah parah. Ayat ini, babak ini menceritakan kepada kita, bertenang sekejap wahai orang yang terlibat dalam konflik. Gunakan akal, istighfar, tenang, cari sama-sama jalan penyelesaian. Bila guna akal yang sihat, insya-Allah kita dapat selesaikan yang baik. Bila guna akal yang sihat, orang yang tak bersalah akan diselamatkan. Bila guna emosi, orang yang tak bersalah pun kita jadikan dia sebagai salah. Berlaku tak macam ni dalam kehidupan kita seharian? Hari ni berlaku tak? Berapa ramai orang telah dikambing hitamkan? Ni apa yang berlaku di Gaza kan? Dah 20,000 lebih yang tak berdosa. Kanak-kanak saja sudah 9,000 orang yang syahid. Apa salah budak-budak tu? Gitulah. 400 juta orang Arab di sekitar Palestin langsung tak boleh buat apa-apa. Sian. Kita hanya menunggu Al-Mahdi. Di dalam surah Al-Isra disebutkan, barulah Palestin itu akan bebas. Jika anda bertanya, bila ya Ustaz isu Palestin ni bebas apa semua akan selesai apa semua, jawapannya Al-Mahdi sahaja. Ya. Kenapa sampai macam tu? Allah macam tak baik je dekat orang Islam. Itulah skrip di atas dunia ni. Kita kata sedih, bagi mereka dah nampak pintu syurga. Kita ni belum tentu macam mana cara mati kita dan anak-anak kita. Ya? Mereka tiket untuk ke syurga mudah untuk mereka dapat. Ya. Ya. Suruh dia datang nanti bulan depan kelas. Kan insya-Allah. Jawapan dia macam ni. Ketika Dajjal keluar, yang ramai menjadi pengikut Dajjal siapa? Itu saja jawapan. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, di akhir zaman ikat isterimu dan anak perempuanmu. Bukan nanti saya balik saya pergi ikat isteri saya dekat tiang kat rumah tu. Bukan. Maknanya yang mudah tergoda memang perempuan. Kan? Panjang lah tu nak cakap. Cukup sekadar itu dulu. Mana hadis yang Nabi sebut macam tu? Handsome. Nah, dengan kehandsoman. Sebab nanti ayat ni bawah tu akhirnya wanita dekat Mesir, seluruh Mesir tu kutuk dia. Apalah isteri pembesar tu, dengan anak angkat sendiri pun boleh tergoda. Viral benda tu, dia bengang, dia panggil wanita-wanita yang duk perli dia tu, mari datang ke istana tahu kisah kan. Nanti kemudian kita akan sambung sampai terputus jari-jari mereka. Bau hantau. Aku ni tahan belas tahun. Okay? Baik, kita berhenti sekadar itu dahulu, iaitu sampai ayat berapa tadi tanda? Kan? Yang koyak tadi, yang watak keempat sampai kan? Ayat 28. Ayat 27 27 tandakan di sana. Nanti kita ulang 26, 27 dan terus sambung. Baik, ada pengajaran untuk kita insya-Allah pada hari ini. Umur dia berapa? Tak disebutkan. Wallahu a'lam, saya pun tak tahu. Yang penting disebutkan dalam ayat Al-Quran ni, di kalangan keluarga perempuan itu. Itu sahaja. Umur dia laki ke perempuan ke, semua tak disebutkan. Yang paling penting Allah sebutkan supaya level saksi ni atas, bukan cleaner ataupun pembersih.
Faham kan? Ha. Budak boleh bercakap. Bayi boleh bercakap. Itu kan Nabi Isa. Itu nanti dalam surah Maryam. Wallahu a'lam. Tak tahu, yang saya tahu kalau bayi boleh bercakap dalam Al-Quran, Nabi Isa saja dalam surah Maryam. Bila orang dah tuduh-tuduh Maryam buat jahat, kenapa dapat anakmu tak kahwin? Jadi Maryam kata, sembang tanya sini kat bayi aku ni, dia boleh bercakap. Tu je lah yang saya tahu setakat ni kalau bayi. Wallahu a'lam. Baik, nanti kita sambung untuk ayat seterusnya. Saya kena lari ke Tanjung Karang untuk kelas yang seterusnya. Tadi begitulah kena lanyak. Tapi alhamdulillah saya seronok. Petang-petang, malam-malam baru dapat bersama dengan keluarga. Tapi tak apa, ini tanggungjawab kita bersama, insya-Allah. Selagi Allah berikan kesihatan, doakan. Itu adalah amanah dan tanggungjawab kita. Saya mohon maaf di atas kekurangan terkasar bahasa. Terima kasih semua yang hadir. Nanti kita sambung semula. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'alna jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina, faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kita tangguh dengan kafaratul majlis surat Al-Asr. Subhanallah.